Sekitar 200 pemilik flat projek bina ikut tempahan BTO yang baru siap di Sengkang akan diberi pampasan kerana flat tersebut terlewat siap akibat pandemik. Lembaga Perumahan dan Pembangunan HDB menyatakan secara purata setiap pemilik flat berkenaan akan menerima $3,000. HDB menambah sekitar 12,000 flat di 16 projek BTO selesai dibina pada 6 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu yang paling banyak dalam masa 5 tahun. 5 daripada 16 projek BTO itu terlewat siap kerana pandemik termasuk Anchorvale Village di Sengkang. Projek itu sepatutnya selesai dibina pada suku pertama 2022. Bagaimanapun disebabkan kekurangan tenaga kerja dan gangguan ke atas rantaian bekalan menyebabkan pembinaannya tergendala. Ia juga merupakan satu daripada 2 projek BTO yang siap selepas tempoh wajib yang ditetapkan pada Januari 2023. Ini bermakna pemilik flat yang terjejas layak mendapat pampasan di bawah langkah-langkah sementara COVID-19. Menurut HDB, pihaknya sudah menyiapkan lebih 70% projek yang tergendala disebabkan pandemik. Lebih 4,800 keluarga berpendapatan rendah di 25 kawasan undi meraih manfaat daripada pengagihan daging korban tahun ini. Kesemuanya sebanyak 10,000 kilogram hasil ibadah korban yang diselenggarakan Jamiah Singapura akan diagihkan. The number of low-income households that will receive this korban meat this year is higher than last year, which was about 4,700 households or families. Bungkusan-bungkusan daging tersebut diterbangkan dari Australia dan akan diagihkan 3 hujung minggu berturut-turut di pelbagai kawasan undi. Siang tadi, Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee turut hadir bagi menyaksikan pengagihan daging korban yang dijalankan Jamiah di Boon Lay. 140 bungkusan daging disediakan di mana lebih 100 keluarga hadir untuk mengambilnya secara langsung. Para sukarelawan Jamiah menghantar selebihnya ke rumah-rumah penduduk susah di sekitar kawasan tersebut. Ahli politik pembangkang Colonel Jeyaretnam dan penerbitan online JOM diarah supaya membuat pembetulan terhadap rencana dan catatan di media sosial masing-masing mengenai penyewaan 2 banglo hartanah negara oleh 2 menteri. Bersama seorang lagi individu, Tamil Selvan, kesemua yang terbabit diarah menerbitkan notis bahawa perisian tersebut mengandungi kepalsuan. Arahan itu dikeluarkan di bawah Akta Perlindungan daripada Kepalsuan dan Manipulasi Online (POFMA). Catatan-catatan itu berkait penyewaan 2 banglo hitam putih di Redoubt Road oleh Menteri Ehwal Dalam Negeri merangkap Undang-Undang K. Shanmugam dan Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan. Menurut Kementerian Undang-Undang, Encik Jeyaretnam dan Encik Selvan secara palsu menyatakan bahawa penguasa tanah Singapura SLA melantik syarikat Live Space untuk melakukan kerja-kerja ubat elok di rumah-rumah itu. Mereka mendakwa bahawa ini terjadi kerana CEO Live Space adalah anak lelaki Encik Shanmugam. Namun, Parlimen kemudian diberitahu bahawa kedua-dua Live Space mahupun anak Encik Shanmugam tidak dilantik bagi kerja tersebut. Sementara itu, JOM turut menerbitkan rancana yang mendakwa bahawa Menteri Kanan Teo Chee Hean tidak menjawab pertanyaan berhubung kemungkinan berlakunya pelanggaran kod tata laku oleh kedua-dua menteri. Kementerian Undang-Undang dan Kementerian Perhubungan dan Penerangan MCI bagaimanapun menyatakan Encik Teo secara terang-terang menjelaskan peri pentingnya mematuhi kod tata laku dan tindakan yang diambil para menteri tersebut tidak menunjukkan percanggahan kepentingan. Jom turut membuat kenyataan palsu bahawa SLA membelanjakan lebih $1 juta bagi kerja-kerja ubat elok kedua-dua banglo semata-mata kerana penyewanya merupakan menteri. Bakal calon Presiden George Goh berkata seorang calon sepatutnya tidak boleh pernah mempunyai hubungan dengan parti politik, syarikat-syarikat yang mempunyai kaitan dengan pemerintah dan dana negara. Beliau berkata demikian kepada pihak media semasa melakukan suai kenal dengan para pengunjung dan pegerai di Pusat Penjajah dan Pasar Geylang Serai siang tadi. Encik Goh dan isterinya meluangkan masa kira-kira sejam untuk beramah mesra dengan para peniaga dan pengunjung di sini. Menurutnya, beliau memang sering ke sini. Mengulas tentang laporan media bahawa Encik Eng Kok Song sedang mempertimbangkan untuk bertanding bagi jawatan Presiden, Encik Goh berkata beliau menghormati keputusan Encik Eng itu.
If I'm not wrong, there's not confirmed candidate yet, right? So there's speculation. I think at this point it's quite difficult to comment because the third candidate have not made any decision at this point in time. Let's respect his decisions. Then we will commence at the latest stage. Namun beliau menekankan semula pendiriannya bahawa mana-mana calon presiden sepatutnya tidak boleh pernah mempunyai hubungan dengan mana-mana parti politik atau kegiatan nakarumbi. Dan mereka sepatutnya tidak boleh pernah terlibat dengan syarikat berkaitan dengan pemerintah dan dana milik negara. Hopefully, his company, if he coming as a candidate, his company or his organisation do not have any investment from sovereign fund. Because once you have a sovereign fund involved in your organisation, then you become very difficult for independence. Why difficult? Because the money is flow into your company. The last one, of course, hopefully the candidate is not a senior executive in any of the government-linked company or sovereign funds. Di bawah keperluan perkhidmatan sektor awam yang dinyatakan dalam Perlembagaan Singapura, Ketua Eksekutif Lembaga Berkanun Utama atau syarikat pemerintah layak bertanding bagi jawatan Presiden. Entiti itu bermaksud Penguasa Keuangan Singapura, GIC dan Temasek Holdings. Saudara, bermula esok, setiap isi rumah Singapura akan menerima 6 kit ujian pantas antigen ART. Kementerian Kesihatan menyatakan kit-kit tersebut diagihkan daripada stok simpanan negara dan akan mencapai tarikh lupus pada suku pertama tahun 2024. Pengagihan kit-kit tersebut akan dijalankan sehingga 30 September ini menurut MOH. Kini pemerintah perlu menyegarkan semula simpanan kit ART demi memastikan daya tahan bekalan kit-kit tersebut. Stok kit ART simpanan negara diwujudkan bagi mengambil kira sebarang gangguan rantaian bekalan atau permintaan mendadak. Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong berkata bagi Singapura dan India mencapai lebih banyak lagi secara bersama, rakyat dan perniagaan kedua-dua negara perlu membina hubungan lebih erat. Salah satu hubungan antara rakyat kedua negara yang dijalankan adalah acara Hackathon Singapura-India ini yang diadakan di Gandhinagar. DPM Wong kini berada di India bagi menghadiri mesyuarat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Pusat G20 sempat hadir di majlis penyampaian anugerah acara ini. Selain para pelajar pengajian tinggi dari kedua-dua negara, kali ini ia juga melibatkan syarikat-syarikat baru. We will do more to strengthen our people-to-people ties. We want to encourage more student exchanges. Singaporean students spending time here in India and likewise Indian students studying in Singapore. We want to have more industry attachments, more knowledge sharing, more collaboration between our educational institutes, our research institutes and our companies.